Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Yang saya hormati ketua bagi ataupun penganjur bagi program pada hari ini yang diberkati, dan juga ke semua daripada PJK yang terlibat serta para hadirin dan juga hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dimaklumkan oleh PJK dan yang ditetapkan pada hari ini, insya-Allah kita akan berdiskusi daripada satu kitab yang kecil, daripada satu juzuk daripada kitab yang besar yang bernama Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa radhi'an. Kita ambil satu juzuk berkenaan dengan puasa. Kita ambil satu juzuk berkenaan dengan puasa daripada kitab tersebut. Baik. Kita mungkin tak makan masa lama, sebab semua dah dapat, jadi kita akan habiskan awal. Taklah. Baik. Bersama dengan antum, sahabat-sahabat sekalian, dan juga hadirin sekalian, kitab Asrarus Siyam min Ihya Ulumuddin. Asrarus Siyam min Ihya Ulumuddin, karya Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Hujjah Al-Islam. Kena betulkan, dia ada kesalahan sikit dekat tajuk ni, sebab dicetak dengan tergesa-gesa, jadi ada certain kesalahan yang tak sempat dibetulkan. Kalau tu tengok pada tajuk ni, rahsia-rahsia puasa, yang bahasa Melayu, rahsia-rahsia puasa dari Ihya Ulumuddin. Bukan, tak ada al. Tapi kita contohlah, fotolah kan. Tapi boleh fahamlah. Kan? Dia asalnya Ihya Ulumuddin. Tak ada apa? Al. Okey. Dan kemudian pada nama pengarang, iaitu Imam Hujjatul Islam, kena tahu Al-Imam Hujjah Al-Islam. Tak ada al juga perkataan Hujjah tu. Itu kesalahan juga. Bagaimana Aba Ayyakuna Kamilat Ilah Kitabullah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cerita-cerita sikit kan, apabila kita buat kitab, apabila kita buat apa-apa kerja penulisan, tak kira daripada imam ataupun ulama-ulama yang terdahulu, kesemuanya melakukan kesalahan kecil, kesalahan tak masuk. Macam kemahlah, dia kata kita sebagai beliau dah kan, tapi nak kata dengan inayah Allah Subhanahu wa taala dan juga taufik dia, hanya yang dijaga adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Quran. Sehingga kan Ar-Risalah karangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dibacakan beberapa kali oleh apa? Anak murid dia Al-Imam Al-Muzani dan juga Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Dibaca berapa kali? Lebih daripada 70 kali. Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi dia kata, aku baca telaah kitab Imam Al-Syafi'i, iaitu kitab yang bernama Ar-Risalah, lebih daripada 70 kali. Dan apa? Dan setiap daripada satu ilmu, setiap daripada kali aku telaah tu, aku dapat berapa? Ilmu yang baru. Dapat ilmu yang baru. Ya? Tapi Imam Al-Syafi'i dia kata, aku baca lagi banyak daripada kawan baca. Aku telaah kitab aku sendiri itu 300 kali. Dan setiap kali daripada telaah, aku akan ubah. Ada yang kedepankan paragraf, ketikan, kebelakangkan, tukar kalimat. Faham tak? Macam biasalah, mesti ada benda yang tak puas hati, mesti ada problem, kan? Jadi kita kata itu adalah perkara biasa dalam penulisan. Tapi bukanlah maksudnya saya ni sama dengan Imam Syafi'i. Tak. Imam Syafi'i dia qimah, ataupun kita tak berada di atas tokoh-tokoh yang agung, yang hebat. Kita tak boleh samakan diri kita dengan Imam Syafi'i. Ini memang apa? Hasil kesalahan, bukan kata Cik Imam Syafi'i tak, ni kesalahan dia sebab apa? Malas. Sebab apa? Malas nak cek secara betul-betul. Baik. Kitab Asrar As-Siyam, sebagaimana yang saya sebut kepada hadirin-hadirat sekalian tadi, kitab ni diambil daripada kitab apa? Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi kita akan cerita berkenaan dengan Imam Ghazali sedikit. Sebelum tu kita akan cerita
beberapa perkara berkenaan dengan asrar siyam. Apa dimaksudkan dengan rahsia-rahsia puasa? Sebagaimana yang baik sahabat-sahabat ataupun hadirin-hadirat ketahui, kitab Ihya Ulumuddin kita terjemahkan sebagai apa? Apa Ihya Ulumuddin? Siapa tahu terjemahkan? Penghidupan bagi ilmu-ilmu agama, kan? Penghidupan bagi ilmu-ilmu agama, itu terjemahan bagi Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab itu dia objektifkan ataupun matlamatkan untuk menggabungkan dua ilmu yang penting. Dua ilmu yang penting iaitu fiqh dan tasawuf. Ini secara umum. Secara umum. Tapi Imam Ghazali kerana keagungan dia bukan menggabungkan apa? Dua ilmu yang penting ini saja, tasawuf atau fiqh, dah, kesemua ilmu. Kesemua ilmu diletakkan dalam apa? Dalam Ihya Ulumuddin. Kesemua ilmu. Tak kira lah ilmu berkaitan dengan akidah pada bab pertama, ataupun ilmu pembahagian ilmu ataupun pemetaan konsep ilmu, klasifikasi ataupun classification of knowledge, diletakkan dalam bahagian awal Kitabul Ilm. Kemudian dan seterusnya berkaitan dengan munjiyat, adat, berkaitan dengan beberapa perkara berkaitan dengan nasaih dan nasihat dan sebagainya. Diletakkan semuanya dalam apa? Dalam Ihya Ulumuddin. Kitab tu lebih kurang dalam ceritakan bahasa Arab 5 jilid lah, 5 jilid. Lebih kurang 5 jilid. Boleh kan? Okey, kita faham konsep tu. Okey. Kita kata tadi secara umumnya dia menggabungkan konsep apa? Fiqh dan tasawuf. Okey, sahabat-sahabat. Ilmu fiqh adalah berkaitan dengan menyifatkan zahir perbuatan manusia dengan hukum hakam. Sekali lagi, ilmu fiqh adalah apa? Adalah ilmu yang menyifatkan zahir perbuatan manusia dengan hukum hakam. Macam mana tu? Kita contoh, kita katakan perbuatan mencuri. Mencuri apa? Perbuatan, kan? Kita sifatkan perbuatan tersebut dengan apa? Hukum hakam. Hukum hakam taklifi ada berapa? Siapa tahu? Ada 5. Pertama, wajib. Lagi? Perjuangan? Apa? Perjuangan ada di sini? Haram, kan? Haram. Wajib. Haram. Sunat. Makruh. Lagi? Harus. Boleh, kan? Saya tahu masih semangat, kan? Semangat untuk ni. Tambah-tambah Ramadan. Masih ingat apa? Perang Badar. Jadi dah memang lah. Tapi kita apa? Relax dulu. Kan? Okey. Kesemua tu adalah dipanggil sebagai hukum hakam, yang mana kita sifatkan, kita letakkan pada apa? Pada perbuatan-perbuatan manusia. Boleh faham? Manusia. Mencuri hukum dia apa? Haram. Solat hukum dia apa? Solat 5 waktu hukumnya wajib. Ini sekian-sekian dia boleh faham? Itu zahir, secara zahir. Adapun ilmu tasawuf adalah ilmu yang membincangkan berkenaan dengan bagaimanakah tingkatan rohani seseorang. Dia ada tingkatan kerohanian dia tertentu. Sebagaimana yang diletakkan oleh Al-Imam Abdullah, bukan Imam Abdullah Al-Harawi, bukan Al-Harawi. Abdullah Al-Harawi, kena tulis tu Al-Harawi, Syekhul Islam. Dia meletakkan tingkatan-tingkatan tu ada berapa? 10 maqam yang perlu dilalui oleh orang yang mesti berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Antaranya maqam dipanggil maqam taubah, maqam nafsul lawamah, dan maqam dan seterusnya nafsu al-kamilah, dan seterusnya dan sebagainya yang disebut dalam kitab Al-Harawi. Boleh, kan? Maksudnya bagaimanakah tingkatan kita apa? Kita bersama ataupun tingkatan kita rasa keberadaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun bagaimanakah level jiwa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dibincangkan dalam ilmu apa? Ilmu tasawuf. Kan? Ilmu tasawuf. Dan kedua-dua ilmu ini kesemuanya diambil dan diekstrak daripada apa? Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diekstrak, diambil daripada apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan hadis dipanggil hadis Jibril. Seringan, kan? Hadis Jibril. Hadis Jibril, kalau bagi orang yang tak pernah tergambar, pernah tahu,
Hadis Jibril adalah hadis yang pada suatu hari datang Jibril alaihissalam merupakan manusia. Dia merupakan apa? Manusia. Dan waktu Nabi SAW bersama dengan para sahabat Nabi, duduk dengan para sahabat Nabi, Jibril datang bertanyakan 3 soalan ataupun 4 soalan utama kepada Nabi SAW. Yang pertama adalah bertanyakan berkenaan dengan apakah sebenarnya apa? Iman. Akhbirni anil iman. Kan? Jibril tanya, ceritakan kepada aku apakah iman. Nabi kata, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairihi wa syarrihi ataupun kullihi wa murrihi. Kan, itu yang disebutkan dalam hadis. Apa dia maksud tadi? Iaitu iman itu adalah beriman kepada apa? Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada yang kita selalu tahu daripada apa? Rukun iman. Boleh faham kan? Boleh? Itu yang soalan yang pertama ditanyakan oleh siapa? Jibril. Soalan kedua ditanyakan oleh Jibril adalah berkaitan dengan apa? Al-Islam. Al-Islam. Kata Jibril, akhbirni anil Islam. Kemudian Nabi kata, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kan, wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakah wa tasumur Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kan, maksudnya apa? Yang rukun Islam yang 5 yang kita tahu, mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian apa? Lupa dah. Yalah, syahadah. Islam apa ni tuan-tuan? Cik, sangat. Lagi, baru mengucap 2 kalimah syahadah. Lagi apa? Solat, batu zakat, puasa dan haji bagi orang yang baik. Kemudian yang ketiga adalah bertanyakan berkenaan dengan al-ihsan. Akhbirni anil ihsan. Nabi kata al-ihsan adalah apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kan? Maksudnya apa? Adalah kamu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah. Kan? Okey. Kalau kamu tak mampu mencapai ke tahap itu, Nabi kata, apa? Maka ketahuilah bahawasanya Allah melihat kamu. Itu yang disebut ataupun dijawab oleh Nabi SAW. Boleh? Okey. Kemudian ditanyakan kepada apa? Kepada persoalan yang ketiga, yang keempat. Dia berkenaan dengan alamat hari kiamat. Kan? Okey. Akhbirni 'anis sa'ah. Qala man mas'ulu 'anha bi'alama min as-sa'il. Ceritakan aku berkenaan dengan bila kiamat. Kemudian apa jawab Nabi? Nabi kata, aku dan kau pun tak tahu. Bukan maksudnya yang bertanya lebih tahu daripada orang tanya dah. Maksudnya sebagaimana yang disepakati oleh orang yang mensyarahkan hadis ini, mereka berkata bahawa apa? Saya dan kamu tak ada orang yang apa tahu bila hari kiamat. Boleh? Okey. Kemudian Jibril tanya lagi, akhbirni an alamatiha, berkata amaratiha, beritahu berkenaan dengan apa? Alamat dia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an talida al-amatu rabbataha, an talida al-amatu rabbataha wa an tara al-kufata al-urata 'ala tari'a syai yatatawaluna fi dunya. Apa itu? Tak ada kaitan lah. Kita kata dengan perkataan ini. Okey. Kaitan dekat sini adalah apa? Adalah kedua-dua yang ilmu yang kita sebutkan tadi. Apa dia? Iaitu fiqh dan juga tasawuf. Ada kaitan dia dengan apa? 2 soalan yang disebut. Yang pertama soalan berkenaan dengan Islam dan soalan berkenaan dengan ihsan. Boleh? Al-Islam adalah ibadah seseorang secara apa? Secara zahir. Boleh? Al-ihsan adalah apa? Tingkatan kehambaan seorang pada sudut apa? Batin ataupun rohani. Boleh faham? Dan kedua-dua perkara tersebut, soalan yang ditanya oleh Nabi SAW tadi, iman, Islam, ihsan ataupun hari kiamat sekalipun, mengetahui berkenaan dengan apa? Alamat-alamat hari kiamat ni disebutkan oleh para ulama bahawa itulah agama ataupun apa? Elemen terpenting dalam agama. Dalilnya mana?
Macam mana kita boleh tahu itu poin-poin yang penting dalam agama ataupun intisari bagi agama? Ada pada last hadis ini, iaitu tak kala Nabi SAW bertanya kepada siapa? Sayyidina Umar. Nabi kata, "Atadri man sa'il?" Tahu tak siapa yang tanya tu? Siapa yang tanya? Kemudian Sayyidina Umar kata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih hebat, lebih ketahui tentang perkara tersebut. Kemudian Nabi kata, "Innahu Jibril." Sungguhnya orang yang bertanya tadi, yang berupa dengan manusia tadi, itu siapa dia yang hakikatnya? Jibril. Datangnya untuk apa? Atakum yu'allimukum amra dinikum. Adapun dalam riwayat dinakum. Datangnya Jibril tadi untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kamu agama kamu. Maksudnya, persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh Jibril tadi, kesemua itu adalah apa? Agama itu sendiri. Ataupun intisari bagi agama itu sendiri. Boleh faham? Boleh? Apa kaitan dia kat sini Ustaz? Saya tahu masuk perjuangan apa? Kan? Apa kaitan tak? Kaitan kat sini adalah apa? Adalah bagaimana Imam Ghazali rahimahullah ingin apa? Ingin menulis kitab dia. Kenapa dinamakan Ihya Ulumuddin? Kenapa dinamakan Asraris Saum? Kita nak point kat sini. Adalah apa? Adalah pada zaman Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya, setengah daripada fuqaha ataupun setengah daripada ahli alim ulama, mereka berat kepada mengambil hukum hakam yang bersifat zahir, iaitu apa? Ilmu fiqh. Sehinggalah ilmu fiqh pada zaman Imam Ghazali rahimahullah sampai kepada peringkat kemuncak. Kemuncak melalui apa? Melalui wujudnya ilmu-ilmu yang datang daripada ilmu fiqh sendiri. Kita kata ada satu ilmu kan, ilmu fiqh datang untuk apa? Untuk menceritakan apa? Sifat hukum hakam kepada apa? Direlitkan dengan perbuatan hamba kan? Macam tu kan? Sampai ke satu level lagi adalah lahir dipanggil ilmu khilaf. Bisa dengar ada ilmu khilaf? Ilmu khilaf bukan maksud kita bergaduh Allah ada tangan, tak ada tangan, tak. Bukan kita bergaduh tauhid 3 salah tak, bukan. Ilmu khilaf adalah ilmu yang diperbincangkan berkenaan dengan pertikaian antara ulama mazhab. Pertikaian antara ulama mazhab. Itu ilmu khilaf. Yang mana asalnya fiqh ni asalnya fiqh adalah untuk memandu kita umat manusia, umat Islam supaya beribadat secara betul. Boleh faham? Tu yang tu asal dia tu. Jadi hukum lain. Jadi macam mana? Iaitu ilmu fiqh dijadikan tempat untuk apa? Untuk berjidal. Boleh faham? Kemudian dijadikan ilmu fiqh itu tempat untuk menzahirkan kemasyhuran. Dan kemudian ilmu fiqh itu juga jadi tempat untuk apa? Menzahirkan kehebatan dan juga ketokohan. Hilang dia punya apa? Asal tertiban dia. Boleh faham kan? Kemudian datang Imam Ghazali rahimahullah. Dia apa? Dia apabila masuk ke medan tasawuf, dia apa? Dia mula asimilasi, asimilasi itu dia menggabungkan antara apa? Antara ilmu apa? Ilmu fiqh yang tadi dia panggil retracking balik. Yang asalnya digunakan untuk memandu manusia ke jalan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dimasukkan unsur-unsur apa? Unsur-unsur kerohanian. Supaya apa? Supaya hukum hakam tadi bukan hanya pada zahir, bukan hanya pada apa? Pada fizikal, tetapi apa? Tetapi dimasukkan kepadanya unsur-unsur rohani. Solat bukan sekadar solat, sekadar apa? Sekadar melepaskan batu di tangga dan sebagainya. Tetapi solat tu apa? Untuk menunjukkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunjukkan perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa bukan sekadar puasa. Puasa kata, oh saya puasa sebab apa? Sebab orang lain puasa. Tak. Saya puasa sebab apa? Sebab saya dapat duit raya. Barangkali ni tak ada lah kan? Di kalangan kita memang semua dah besar kan, dapat duit raya. Kita yang kena begitu kan? Tak. Bahkan ada macam tu. Imam Ghazali rahimahullah dia nak tekankan aspek yang kedua, iaitu aspek kerohanian dalam apa? Dalam ibadah. Bukan sekadar hukum hakam fizikal, tapi aspek apa? Kerohanian. Dia letakkan bahawa apa? Dalam puasa mesti dijaga akhlak. Dalam puasa mesti dijaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam puasa mesti beriltizam dengan kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam puasa sekian.
yang kita akan baca nanti. Boleh? Boleh nampak itu konsep dia. Kita terangkan berkenaan dengan apa tadi? Al-asrar, sir, rahsia-rahsia. Itu yang diletakkan, dimaksudkan dengan Imam Ghazali rahimahullah dengan perkataan apa? Asrar, rahsia. Boleh? Ataupun dengan perkataan ihya, konsep ihya yang nak diperkenalkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Boleh faham? Okay, kita tak nak minum teh lagi. Setakat ni boleh faham? Laju sangat ke tak laju sangat ke? Kena saya slow-slow. Boleh? Nah, kita nak habiskan ni. Sebelum zuhur kita habis. Sebab saya tak tidur malam. Kiam mulai punya cik. Dah. Oh, cerita terlepas. Cik dah. Dah mohon. Ya. Baik. Kita akan takkan syarah secara detail sangat. Kita akan misal konsep itu. Baik. Itu yang dimaksudkan apa tadi? Al-asrar. Kalau sahabat-sahabat baca pula melalui ataupun mendalami ilmu tasawuf ni juga, antum akan dapat juga beberapa kalimat-kalimat lain berkenaan dengan perkataan asrar. Dia serti dengan asrar. Tulis. Dia serti dengan asrar dalam kitab apa? Tasawuf yang lain. Yang antaranya adalah hakikat. Bisa dengar tak syariat hakikat? Bisa dengar tak? Syariat tu fiqah, hakikat tu tasawuf. Itu fiqah. Imam Ghazali dia namakan hakikat tu dengan asrar. Adapun barakah tu pun ada digunakan oleh ulama-ulama terdahulu. Al-barakah. Kan? Mengaji apa tak ada barakah? Faham tak? Itu dia panggil asrar pada apa? Mengaji itu. Boleh? Itu kalimat lain. Al-ma'rifah tu pun boleh digunakan pada apa? Pada perkataan asrar. Al-kashfu pun boleh digunakan. Maksudnya yang digunakan dalam turas al-Islami. Anda bagi kunci pada turah. Boleh baca ni. Masuk dari beri, baca. Oh, rupanya hakikat ni sama dengan asrar. Perjuangan kita sama lah. Dah bagi supaya apa? Antum faham. Dia bagi apa terminologi ataupun istilah-istilah yang digunakan dalam turas Islami. Kita warisan. Supaya apa? Antum baca tu dengan apa? Dengan pemahaman yang betul. Taklah baca kata lain ni. Boleh faham? Kita bagi kunci. Okey. Baik. Ini kitab Asrar As-Siyam min Ihya Ulumuddin. Kitab rahsia-rahsia puasa dari Ihya Ulumuddin. Baik. Kita tengok. Pada muka surat pertama, kita kata ada terbahagi menceritakan berkenaan dengan boleh buka kan. Kita ada mukadimah tu boleh baca sendirilah. Okey. Kemudian kalau mukadimah tu saya ada letakkan berkenaan dengan bahawa konsep yang ditekankan oleh Imam Ghazali dalam tamadun Islam adalah berkenaan dengan dipanggil sebagai